assignment tu, dia click on the link and then terus jawab. Okay, kemudian saya boleh tahu siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Okay, and then berapa markah dia, semua ada dalam Connect ni. Okay, so ini macam kat bawah ni tadi ada recruitment sources. So ini assignment dia. Kalau kat sini 52 orang dah hantar, 8 orang tak buat lagi, 8 orang in progress, maknanya dia buat separuh jalan. Okay, semua ada report tu. Okay, yang ini collaborative learning. Again, saya ambil daripada YouTube video and then minta pelajar watch and discuss the video, ada 2 parts. And then discuss with your group mates, and then each group member must submit their own individual answers in the forum. So dia discuss, selalu kita discuss, lepas tu hantar satu saja. But this time around, discuss dalam kumpulan tapi hantar individually. Okay, dan saya bagi dia soalan. Okay, and then since COVID-19, so nampak kita up to date lah sikit kan dengan isu-isu semasa, saya cari satu assignment yang berkait dengan COVID-19. So the impact of COVID outbreak on employee benefits. Okay, yang work from home, flexi hours. So dia akan fikirkan lah, ya. So saya minta dia think and discuss what are the impacts of the coronavirus outbreak on employee benefits. Yeah? Discuss with your friends and write a report on it. So dia banyak buat, dia orang suka topik ni. So banyak idea kan, banyak benda yang dibaca di internet. Okay, yang ini collaborative learning. And then okay, yang ini pre-recorded lecture. Untuk full time saya buat pre-recorded lecture. So I record myself, and then saya upload dalam Putra Blast. Okay, untuk executive and PJJ I ada interaction. So nampak macam tak ada juga. So next semester I think I akan buat bukan pre-recorded lecture lah, sebab saya nak ambil pengalaman macam mana nak buat breakout rooms dengan students, dengan Google Meet juga. Okay, group project presentation tadi saya dah ada share contoh group project presentation ni daripada pelajar. Ini yang dia masukkan dalam YouTube lah, ada student tanya, bilangan views ni akan mempengaruhi markah ke? Dia takut Saya kata tak. Ini untuk record je, to make it more serious lah kan. Dan kita pun senang nak refer. So kalau hantar, ialah dia bagi kita link cukup kan, kita pun bukan nak buka email kan frequently. So ada ni senang, next time kita boleh refer kat sini. Next semester saya boleh tunjuk dekat pelajar-pelajar, ini yang senior you dah buat. Dan jangan pilih artikel yang sama. So kita boleh check kat sini. Okay. Alright. And then untuk oral presentation, kadang-kadang kita ambil take for granted lah kan. Kita ingat diorang boleh buat oral presentation dengan baik, tapi sebenarnya kita kena sentiasa mengingatkan pelajar. So saya ada juga masukkan dalam Putra Blast how to give an awesome PowerPoint presentation. So ingatkan lagi, sebab banyak kali ingat pun guna font 20 ke apa ke tak ikut juga kan. Eye contact kena ada, tak ikut juga. So at least kita dah letak dalam tu, dah habis tanggungjawab kita dah ingatkan pelajar kat situ. Okay, and week 14 selalu saya letaklah wrap up kat sini macam ni. Okay, it's a wrap up for week 14. So inilah yang ada dalam Putra Blast, LMS saya. Okay, Mentimeter sama kali dengan kerusi tu, hijau Harrods, orang ada yang kata hijau Harrods, hijau lumut. Okay, mesti I'm sure that you are very familiar with Mentimeter. Okay, kalau tadi pakai kod Prof Right, kita cuba pula pakai scan ni. So boleh scan terus, yang di rumah ataupun di pejabat secara dalam talian pun boleh cuba scan dan jawab soalan terus. Dapat tak? Saya dah cuba, boleh. Tak boleh? Boleh, okey. Prof, ini simbol please scan. So kita kena tahu juga kan mana dia.
Cuba. Dari sana mungkin dia tak tepat. Ada satu soalan, okay. Dan nak jawablah terus. Saya terus. Okay. Boleh? Boleh. Kalau tak boleh, masukkan kod ni. Siap Prof. Right? Okey, kod ni kalau Mentimeter dia akan tahan 2 hari saja. Dia tak boleh lama. Okey, 2 hari saja dia boleh masuk. Lepas tu tak boleh dah. So it's good lah. Tapi results dia kita boleh kita boleh simpan lama. Okey. Tapi kalau nak features yang canggih-canggih lagi kita kena beli. Yang ini yang free. So dia ada juga yang beli dia punya theme, dia punya type, so yang canggih lagi kena belilah. Tapi saya rasa dah cukup dah. Sebab dia ada pop quiz, dia ada quiz dalam tu, dia ada word cloud, dia ada bar chart, So, saya akan tunjuk ni. Okey. So soalan ni, namakan satu aplikasi alat bantuan PDP dalam talian yang anda sering guna. So saya kena pergi online. Nanti kalau tidak saya pun tak nampaklah jawapan dia kan. So okay. Tak ada yang jawab. Yes. Okay. Google Meet. Wow, Zoom. Ramai Zoom. 10 orang yang di rumah atau di pejabat boleh juga. Cuba jawab. TNL tools. Zoom. Saya mula-mula saya macam suka dengan Zoom ni. Tapi bila ada isu tu, saya dah rasa cuak kan nak guna. Tapi a friend of mine, dia kata, don't worry, dah okey dah. Dia orang dah betulkan. Kawan saya daripada Saudi bagi tahu. Dia dah okey dah. Tapi itulah kan, it's about change lah kan. Kena adapt balik. And then dah suka dengan Google. Google Meet. So Google Meet and Mentimeter. So di sini masih lagi peserta kita hari ini, audiens kita hari ini ramai yang sering guna Zoom, tak ramai Meet. So siapa yang nak cuba Google Meet, cubalah, senang sangat. Microsoft Teams, WhatsApp. Lagi apa kita ada? Kahoot. Saya guna tak? Kahoot, Padlet ada ni. Lagi apa ya? Quizzes, Socrates. Lagi apa ya? Saya pun berguru juga dengan Prof Karim. Saya lupa dah. Dia ada banyak tools dia kan. Dia share dengan kita. Berjela list tu tak sempat. Kalau nak buat training pun I think tiap-tiap bulan pening kita kalau nak belajar semua tu. So apa yang saya buat ialah kita belajar sendiri. Sebab saya rasa semua ni dah ada di YouTube. Belajar daripada YouTube je. Okay. So apalah so sebenarnya bila dalam online class kita boleh terus buat macam ni. And dia boleh set on the spot. Kalau kita nampak macam pasif aja student tu, cepat-cepat buat Mentimeter. Kita kena buka Windows lain lah. Ataupun you ada mobile phone, kita guna mobile phone. So kalau tidak nanti ketahui kan. Okay. So buat cepat-cepat, simple soalan macam ni. Nanti kita minta. Nanti kita kata setengah markah atau 1 markah. Dia akan aktif balik. So ni untuk student engagement. Okay. Alright. Okay, kita sambung. Okay. Alright. So ini Mentimeter. Okay, ini contoh yang lain. Okay, jenis Mentimeter yang lain lah. Yang ini kita tanya soalan. Kan tadi saya minta pelajar untuk upload the YouTube video dalam, upload the recorded presentation dalam YouTube video
And then dalam kelas saya tanya, maknanya bila kawan dia dah upload dalam YouTube, dia kena watch, dia kena tengok, okay, dia kena belajar daripada situ. And then saya tanya dia di sini, so dia kena bagi response. Dan ini semua ada markah. Okay, ini yang continuous assessment yang saya buat, yang 10%, 20% tu. So saya kutip throughout the semester. So diorang tak boleh leka lah. In the end, kalau dia kata kenapa continuous assessment dia rendah, saya ada record semua. So sebab you tak buat ni, ni senang. So semua saya recordkan. And then why the organisation ini another. Kalau kita go online, dia bergerak benda ni. So nampak ada interaktif lah dekat situ kan. Student suka lah. Okay, yang ini jenis yang lain tadi asalnya Prof. Rai buat kan. Bacat, tak perasan ada bacat tadi kan. Ini pun kita boleh set. Nak tanya. Kalau yang ni, kita tanya dia, okay, what are the activities involved in entering stage of OOD process? Maknanya 21 pelajar. Okay, yang ini saya buat di akhir kelas. Okay, so daripada chart ni kita nampak, okay, 21 maknanya majority of the students dia faham, dia dah belajar. Okay, so saya tak risau sangat lah. Kalau kata 21 ni dapat jawapan salah, saya dah risau. So maknanya dia tak faham topik yang saya ajar hari tu. Okay, so ni membantu kita juga So kalau dia tak faham, nanti the next class kita sambung, kita kena ulang balik. So ini another way. Okay, what is OD? Very simple. Ini kelas yang pertama. So maknanya 69 orang, 69% faham. So not bad lah kan. Yang ni mungkin terleka ke ataupun dia confused dengan verbs dekat sini. Okay, so kita boleh test juga kita punya teaching effectiveness yang secara spontan. Okay, yang ini kita buat tadi ni nama dia word cloud. Saya gunakan juga. So saya try semua. Student dia tak pernah nampak ni, dia rasa seronok lah satu pemberong pada dia. Okay, itu yang dapat komen best tu. Dr. Rosma ada macam-macam cara, padahal Mentimeter je. Tapi lepas ni mungkin lecturer yang lain pun dah buat. Kalau kita duk ulang every semester benda yang sama, dan jadi bosan kat dia. So maknanya kita kena belajar benda-benda baru lah lepas ni. Itu cabaran untuk kita sentiasa. Okay, yang ini dia ada music dia. Ini seronok juga kita boleh buat during the class. Kita minta Mentimeter masukkan kod. Ini quiz. Okay, quiz akan start bila semua orang dah ada kan. Jumlah pelajar 23 sini so far tak habis lagi. So waiting for players. Okay, and then bagi kalau tak jawab ada 0 marks. Okay, and then okay, ini sekejap ya. Okay, yang ni tadi tak sampai 24, ni dah 24 orang. Okay, ni arahan, still tak siap lagi. Setiap pelajar yang masuk dia ada ikon, dia boleh pilih ikon yang mana dia nak. Okay, yang ini yang lain ini soalan pada yang tadi saya dah terbalik pula Okay, oh sorry, this is the questions and then ada timing dia kan. Okay, student masa ni student jawab. Okay, jawab soalan. Okay, ini yang betul. Kemudian daripada jawapan yang betul ni kita boleh tahu siapa yang terpantas sekali. Diorang sukalah. So dalam antara yang ramai-ramai yang betul tu Syafiqah yang paling pantas menjawab soalan. Ini yang simple sangat aktiviti ni, tapi student suka. Sebelum ni saya ramai yang gunakan Kahoot sebab tu saya tak guna Kahoot dah. Sebab student dah biasa dengan Kahoot, nanti dia macam bosan kan, alah Kahoot lagi. So I guna ni lah Mentimeter ada. So saya kena date yang lain jugalah akan datang. Okay, so itulah tadi antara aktiviti-aktiviti yang saya buat semester lepas. Okay, dalam LMS dan juga di Google Meet dan Google Classroom. Kemudian ada beberapa challenges ni, ada yang dah disebut oleh Prof. Rai. Okay, yang ini berdasarkan kepada survey ringkas saya dengan pelajar. Okay, cabarannya ialah kita masih lagi ada cabaran yang ni, low bandwidth of internet speed. Yang ini agaknya kalau buat research kan, tak tahulah siapa yang boleh take this as an opportunity to do a research. Panggil
telecommunication providers to sponsor the research project kan. Kenapa di Malaysia kita masih lagi ada ya masalah yang ni kan, especially yang di luar bandar. Dulu kita ingat TM ni dia dah cover satu Malaysia dah. Rupanya tak kan, ada lagi banyak lagi yang luar bandar tu yang tak ada lagi kabel. So masalah untuk cabaran untuk kita lah ya. Dan cabaran ni sebenarnya bukan cabaran bagi pelajar je, cabaran bagi kita juga. Okay? Dan tak semestinya di luar bandar. Di dalam kampus pun kita ada masalah ni. Ya? Di bilik pejabat kita pun kita tak dapat internet access yang high speed and reliable. Sebab tu for coming semester really ask the faculty minta nak high speed internet and high speed and reliable internet access. Kalau tidak susah ya. Okay, ni kita ada masalah ni, and then these are the feedbacks from the student ya. Banyaklah dia bagi komen dalam survey tu. Intermittent network, kejap ada, kejap tak ada. So masalah access lah ni ya. Saya tak tanya pula devices. Tadi dia ada smartphone dengan ni je. Okay, should be no problem lah. Dia tak guna desktop pun. Student sekarang tak ada desktop, dia ada laptop dan mobile phone. Jawab exam pun dalam mobile phone. Ya, itu yang cabaran untuk pelajar juga. Dia tak boleh nak buka banyak Windows ya. Okay, and then lack of IT knowledge and skills. Kita teachers ya. Yalah, IPT kan bila dia suruh kita buat virtual class, online class ya, kita buat dulu, kemudian baru dia bagi training kan. So kita tak duga ya, ini emergency lah. Okay, dimaafkanlah last semester. Tapi untuk semester akan datang ni sepatutnya IPT program DPM saya memang berharap sentiasa ada continuous training program on how to use IT and all this lah ya, online learning effectively and efficiently. Okay, banyak lagi yang kita tak tahu. And then students pun kan, macam yang Prof kata tadi, ambil masa berapa hari kan, berapa jam untuk dia bagi respon to your questions tadi. So dia pun ada yang tak pernah, sebab kita tak boleh expect semua orang ada broadband yang dia subscribe dengan internet provider. Sebab saya pernah dapat student saya kata kenapa dia selalu tak mark dia punya attendance dalam LMS. So bila benda-benda macam ni, saya tanya dalam saya kata, you ada masalah apa? Saya bimbang juga kalau dia pergi ke mana-mana. Okay, rupanya dia ada masalah internet access. Ya, dia di Sabah. Okay, dan dia kata nak dapatkan internet tu dia kena keluar pergi town. So dia kadang-kadang waktu yang saya set tu dah terlepas. Okay, dan satu lagi setiap hari atau setiap 2 hari dia akan pergi town untuk update WhatsApp dan LMS. So bayangkan, itu cabaran pelajar kita masih ada lagi. So sebab itulah UPM dia beritahu pelajar, mana pelajar yang ada masalah internet access, baliklah ke kampus. Ya, itu yang mereka buat sekarang ni. So not familiar with the technology. Bukan saja with technology, tapi the facilities pun kita tak ada yang tu. So yang ini kita boleh overcome through trainings dengan kita kena get familiar, familiarize ourselves with the technology kan. Tak nak dia tahu Mentimeter tu apa kan. Okay, study and time management skills pun kena ada, bukan saja pelajar tapi kita. Kalau tak nanti kita drag our time. Okay, nak belajar satu-satu 10 jam. So sangat tak efficient lah. Kita guna more time untuk satu benda. Okay. Alright, and then different time zone yang ni saya sebut tadi because of the mobility students, so kita kena adjust sikit. Ni yang saya kata saya buat test kedua ni, Malaysia time pukul 6 petang. So kerja lebih kat kita tapi tak apalah. Ya? Okay, so rasanya itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Harap dapat bermanfaat untuk semua. Ya, sedikit saja pengalaman ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ucapkan kepada Dr. Rosmah Muhammad atas perkongsian. Saya kira LMS yang digunakan oleh UPM hampir sama feature dia dengan UKM, which is kita guna UKM Folio. Dia punya feature dia lebih kurang saja. Dan komponen-komponen dalamnya pun hampir sama. Cuma saya lihat Dr. Rosmah, kelebihan Dr. Rosmah banyak menggunakan bahan-bahan YouTube secara atas talian untuk dimanfaatkan dalam Putra Blast bagi kegunaan pelajar dan juga tujuan pengajaran dan pembelajaran, which is saya rasa idea yang sangat baik. Sebenarnya bahan dah ada banyak secara atas talian, cuba kita kena pilih mana yang terbaik untuk dimanfaatkan dalam pengajaran kita dan juga untuk pelajar kita. Alright, okay, dan saya kira juga sebenarnya pandemik COVID-19 ni memberi banyak hikmah secara tidak langsung kepada kita dalam dunia pengajaran. Dan siapa sangka hari ini kita bijak dan mahir menggunakan pelbagai tools yang tak pernah kita fikir pun selama ni. Dan banyak aplikasi tool-tool yang boleh dimanfaatkan untuk manfaat kita dan juga pelajar. Dan saya kira pelajar hari ini mereka memang sangat happy dengan teknologi, dan kita kena seiring perkembangan kemahiran kita perlu seiring dengan kehendak pelajar pada hari ini. Jadi untuk sesi seterusnya saya berbesar hati untuk menjemput penceramah yang ketiga, iaitu TS Iskandar Abdul Aziz, dan izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang berkaitan dengan beliau. Baiklah, TS Iskandar bin Abdul Aziz memperolehi ijazah sarjana muda teknologi maklumat pengurusan sains dan sistem pada tahun 1999. Masa tu saya baru tingkatan 5. Dan sarjana teknologi maklumat sains komputer pada tahun 2000 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Alumni kita rupanya. Dan beliau mempunyai pengalaman hampir 20 tahun dalam bidang pendidikan dan multimedia. Pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Tun Abdul Razak Unitar, di Universiti Terbuka Malaysia OUM, dan Universiti Tenaga Nasional Unitan. Sejak dari 2003, beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Jabatan Informatik Kolej Komputeran dan Informatik Unitan. Antara pengalaman beliau adalah sebagai pereka bentuk arahan ID, pakar rujuk mata pelajaran SME, penulis modul, pengurus laman web, dan terkini beliau bertanggungjawab sebagai Ketua Unit Teknologi Pendidikan di Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Teaching and Learning Center di Unitan. Saya rasa memang tepatlah orangnya untuk hari ini berkongsi dengan kita. Dan tugasan utama beliau adalah sebagai Ketua Inisiatif Pembelajaran Teradun Blended Learning di Unitan, dan beliau juga membantu para pensyarah dan pelajar menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran teradun dan juga di alam maya. Beliau juga aktif menjalankan bengkel berkaitan teknologi pendidikan dan reka bentuk berarahan untuk staf Unitan. Baiklah, suka untuk saya nyatakan di sini juga beliau merupakan ahli panel MQA, Malaysian Qualification Agency, untuk bidang multimedia dan reality maya sejak 2012 dan sehingga kini. Dan pada tahun 2018 beliau telah diiktiraf sebagai Professional Technologist oleh Lembaga Teknologi Malaysia yang membawa gelaran TS. Oh, sekarang dah tahu dah jawapannya apa TS tu. Maksudnya adalah Professional Technologist, alright? Yang membawa gelaran TS. Dan dengan itu, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput TS Iskandar bin Abdul Aziz untuk menyampaikan perkongsian. Silakan.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Pengacara majlis kita Dr. Noremi, Dr. Mak Nasir, Prof. Raihana, Dr. Rosmah dan juga Prof. Dr. dan juga sahabat-sahabat akademik yang hadir pada hari ini. Terima kasih pertama kali saya ingin ucapkan kepada pihak Sekretariat Majlis kerana menjemput saya berbanding dengan Prof. Raihana dan juga Dr. Rosmah. Kita dah dengar tadi kan, so pengalaman diorang banyak juga kan, walaupun diorang bukan fakulti IT yang terlibat dengan teknologi. Saya rasa amat berbesar hati kerana dipanggil untuk kembali ke UKM dan beberapa tahun